Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita pergi kepada Jawi tahun 4. Kita pergi terus pada unit yang keempat. Ini tanda noktah bertindih dan tanda pengikat kata. Okay, kita pergi dulu kepada tanda noktah bertindih. Okay, dia ada 4 fungsi. Okay, fungsi yang pertama untuk menulis dialog. Contoh, ini adalah salah satu dialog. Ini adalah salah satu dialog. Jadi Siti. Jadi kita menggunakan noktah bertindih ini untuk memisahkan dialog tersebut. Yang kedua, memperkenalkan atau menambah keterangan. Contoh, rukun iman 6 perkara. Ini adalah rukun iman. Dia nak memperkenalkan keterangan tentang rukun iman. Jadi yang pertama, beriman kepada Allah. Jadi kita menggunakan noktah bertindih ini untuk memisahkan. Dan yang ketiga, memisahkan nombor surah atau nama surah daripada nombor ayat dalam Al-Quran. Contoh, ini surah dan ini adalah nombor ataupun ayat. Jadi untuk memisahkan, kita perlu meletakkan tanda noktah bertindih. Yang keempat, menunjukkan nisbah. Contoh ada apa? 20 nisbah 5. Jadi untuk memisahkan, kita perlu meletakkan noktah bertindih. Seterusnya kita pergi kepada tanda pengikat kata. Ada 4 juga fungsi. Yang pertama, tanda mengapit cakap, ajuk dan petikan langsung daripada bahan bertulis. Contoh, ini adalah salah satu petikan dialog. Jadi, kamu hendak ke mana? Tanya Maryam. Jadi kita meletakkan tanda pengikat kata dalam dialog tersebut. Yang kedua, mengapit istilah yang mempunyai erti yang khusus. Contoh, Ali sedang membaca glosari kitab itu. Jadi untuk memisahkan perkara yang khusus, kita perlu meletakkan tanda pengikat kata. Ini adalah menunjukkan sesuatu yang khusus. Jadi kita perlu meletakkan tanda pengikat kata. Yang ketiga, tanda mengapit judul rancangan, karangan, puisi atau bab buku yang digunakan dalam ayat. Contoh, segmen Nona ditayangkan pada jam 2 petang. Jadi Nona ini adalah rancangan televisyen yang menunjukkan rancangan televisyen Nona. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang khusus berkenaan dengan rancangan tersebut, kita perlu meletakkan tanda pengikat kata. Jadi yang keempat, tanda petik tunggal. Contoh, ini adalah yang tunggal digunakan pada ayat yang sudah dapat oleh tanda pengikat kata. Kita pergi kepada contoh. Contoh dia, rujuklah daftar kata bahasa Melayu untuk menyemak ejaan Jawi, kata Ustaz Arif. Jadi yang kita dah belajar yang pertama ni tadi, setiap dialog perlu ada tanda pengikat ni, tanda pengikat. Jadi kalau dalam satu dialog itu tidak perlu meletakkan sampai 2 kali pengikat ataupun tanda pengikat. Jadi kita menggunakan petik tunggal untuk menerangkan atau mengkhususkan tentang judul buku ataupun karangan. Jadi setakat itu saja
yang kita belajar untuk tanda nokta bertindih dan tanda pengikat. Jadi sekian saya daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.